Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. Alright, guys. Today special sikit. Okay, special sikit kenapa? Okay. Jadi insyaAllah hari ni kita nak share something very very important. Okay, yang berlaku dekat saya sendiri hari ni, sebab tu saya cakap special. Okay, yang berlaku pada diri saya hari ni. Okay, and I'm not ashamed lah. Untuk share, saya tak malu, insyaAllah. Semoga dengan saya share ni, okay, you guys dapatlah, okay, banyak manfaat. Okay, jadi apa benda yang berlaku pada saya hari ni? Alright, kepada followers Telegram, okay, you guys dah tahu, okay, saya ada bagi tahu tadi that hari ni saya dalam my portfolio lah, one of the counter yang saya hold, okay, jatuh, okay, counter serba dynamic. Alright, counter serba dynamic jatuh yang agak teruk lah. Okay, so ada beberapa benda yang insyaAllah saya nak discuss. Hopefully you guys learn a valuable lesson lah. Alright, okay, so I think let's jump lah into our discussion. Okay, alright guys, so this is the portfolio. Okay, counter serba dynamic. Saya ada share dalam group Telegram public. Okay, yang belum join, link di bawah. Dan insyaAllah guys, saya nak kenapa saya share benda ni. Alright, saya akan bagi tahu. Okay, kita akan discuss, okay, dalam into this video lah. Alright, antaranya kenapa saya selalu cakap dengan my client sendiri dan my student pun, jangan trade penny stock. Okay, itu first. Dan kita akan cover obviously the main topic lah, tajuk video ni pun, kenapa bahayanya trade penny stock ni. Kenapa saya selalu cakap jangan kan. Okay, itu satu. Dan saya nak juga cerita kenapa. Dah cakap dengan orang jangan trade penny stock, tapi kenapa saya trade juga. Alright, antara sebab dia lah. So hopefully guys, dengan saya share hari ni, you guys dapat belajar, okay, a valuable lesson, insyaAllah. Okay, this is from my own experience sendiri, okay. Dan please, okay, kepada yang baru join, okay, yang tak pernah trade lagi, tengok, ui, banyaknya loss macam ni ke sahab. Alright, kita nak kita kita asyik cerita baik je, betul tak? Kita akan asyik cerita profit apa semua. This is the reality of saham juga. But kita akan cerita, kalau you tak ambil penny stock, apa benefit yang you akan dapat, that you boleh elak lah in terms of bahayanya penny stock tu. Okay, so meaning that kalau you trade counter yang bukan penny stock, you tak face bahaya tu lah. Okay, in terms of risk dia. Okay, benda tu lah yang saya nak fokuskan dalam today's video, right? Okay, so kalau kita tengok market hari ni, yes, kita dah dapat 500 counter jatuh in terms of volume. Okay, so lah. Alright. You guys tahu semalam, in terms of apa yang berlaku sikit lah. You guys tahulah Najib apa semua ni kan. Saya tak nak cover sangat banyak on that lah kan. Saya tak nak cover banyak sangat on that. But hari ini yang saya perasan banyak lah counter jatuh dan jatuh yang agak banyak juga. Kita boleh tengok counter macam contoh macam kita boleh tengok K-Power, right? Even SCIB pun tadi banyaklah counter yang jatuh tu, dia jatuh banyak, right? Hari ni boleh katakan hari kejatuhan lah bagi saya. Okay, dan sebab dynamic sendirilah, okay, obviously, right? So jatuh lah. Okay, yang saya nak cerita market punya condition hari ni jatuh. Okay, itu je lah. Okay, saya nak jump to topik kita terus. Okay guys, first kali kita nak cover kenapa bahayanya trade penny stock adalah cut loss. Okay, dia punya main focus yang first point ni adalah cut loss. Okay, apa maksud cut loss? Alright, okay. Ingat, okay, every time before kita masuk a counter, kita akan buat apa? Trading plan, betul tak? Kita akan buat trading plan. Jadi bila kita buat trading plan, obviously kita ada
EP kita, TP kita dan cut loss kita, betul? Kan? So, kepada yang dah follow saya, yang dah tahu my style, our cut loss, ingat tak? Kita tak nak lebih 5%. Kan? Kita tak nak lebih 5%. Alright? TP kita obviously kita nak at least double the amount yang cut loss yang kita ambil tu lah. Okay, risk yang kita ambil. Okay? Jadi, dan apa masalah dia dengan penny stock? Okay, kita hari ni kita ambil contoh euro dengan Genentech. Okay, saya nak bandingkan dengan you guys yang saya cakap tadi, apa benefit if you guys tak ambil penny stock. Contoh macam Genentech lah. Okay, you guys akan tak tak perlu lalui bahayanya benda yang risk ni lah. In terms of risk ni, kalau you masuk counter yang bukan penny stock. Okay, jadi kita ambil euro. Contoh kita cerita pasal cut loss, kita ambil euro. Kita masuk contoh 125 sebab kita nampak support. Okay, senang simple. Alright, kita ambil 125 sebab kita nampak support. Let's say kita nak jual dekat 145. Logik lah. Okay, gap. Let's say lah gap berapa kan. Okay. Dan kita buat TP. Okay, contoh. Alright, okay, kita ada TP 15%. Okay. Cut loss kita maksimum berapa? Okay, cut loss kita ingat, my style, cut loss kita tak nak lebih daripada 5%. Betul tak? Risk kita kan? So, tengok kalau 5% takat mana? Kalau penny stock euro. Ni kita ambil harga saham yang 12 sen. Kalau you guys ambil saham-saham yang bawah 10 sen, lagi dah teruk maksudnya. Tengok 5%. 5% dekat 120 dah 5%. Meaning that, kalau you masuk 125, harga 125, dia jatuh 120, you dah rugi 5%. Okay, takkanlah you beli counter, okay, you buat trading plan apa semua, you dah kaji semua cantik apa semua, you beli counter yang kalau tak jadi satu bit, jatuh satu bit, you nak jual terus. Faham tak? Okay, simple tau. Takkanlah, sebab kita ingat risk maksimum kita tak nak ambil lebih 5%. Alright, euro kalau you masuk 125, dia jatuh satu bit je, you dah rugi 5%. Right, clear? Simple je. Right, dekat 5% lah, dalam 5%. So, takkanlah dia jatuh 120 terus nak keluar. Kalau you tak keluar, kalau macam tu tuan, tak payahlah kalau 120. Okay, right? The question is, you nak kalau dekat berapa? Tadi kita cerita maximum risk 5%. Kan? Oh, tak apalah tuan, ambil besar sikit, ambil 2 bit. Kalau you ambil 2 bit guys, maksudnya kat 115, betul? Okay, 9%. Tadi dalam 5%, dalam 4% lebih lah. Okay, 9% guys, kalau you guys ambil 2 bit. Alright, in terms of risk, kalau you nak cut loss, masalah penny stock ni, please guys dengar kepada peminat-peminat penny stock. Right, please faham benda ni. Please tolonglah. Okay, sebab dynamic tadi saya tahu ramai rugi, bukan saya seorang. Okay, jadi please guys, take this termasuk saya as a lesson. Alright, as a lesson untuk untuk for future punya preference. Okay, so that is the first problem yang kita lalui if you buy penny stock. Okay, so saya cakap tadi, the benefit you will get dekat counter you kalau tak penny stock, contoh macam Genentech. Okay, you masuk 25 contoh dekat sini, betul, RM2.5, you nampak RBS ke apa ke. Okay, kita buat 5% punya risk, potential profit kita nampak 18%, kita buat 5%, nampak tu 5% kat mana, nampak tak? RM2.3. Okay guys, nampak tak berapa bit tu? Berapa bit euro? 1 bit je. So this is the problem, the big problem yang ramai tak nampak. Okay, saya personally rasa ramai tak nampak. Okay, reward pun, yes, orang cakap high reward semua. Tapi kalau you tengok dekat sini pun, reward dia sebenarnya, bagi saya lah, kalau takat naik sini 15%, tak adalah banyak mana compare dengan you kena keluar 1 bit. Faham tak? Maksudnya tak worth it lah bagi saya. Kan? Melainkan kalau you trade warrant ke apa, that is cerita lain lah. Kan? Contoh PCCS warrant, itu pun saya nak cover sebenarnya PCCS warrant ni. Tapi hari ni tiba-tiba saya yelah dah berlaku sebenarnya tu, saya rasa macam aku perlu cerita lah benda ni.
Ramai tak tahu. Okay, so do we get the first problem kat situ? Kita akan face big problem bila kita nak cut loss nanti. Kita tak boleh, takkan you nak cut loss 1 bit. Kan susah tau nak cut loss 1 bit ni. This is the reality. Guys, this is the reality. Saya tunjuk dekat you guys. Reality dengan you belajar different. Okay, you belajar kat buku dengan reality yang berlaku different. Okay, sekarang ni contoh. You beli 125, betul? Okay, contoh. You beli sekarang 125. Okay, kalau you nak beli kat 120 pun susah. Let's say lah you beli 125 sekarang. Sekarang you nak beli euro sekarang contoh. You kena beli 125. Ingat video kita sebelum ni, market depth, you kena beli 125. Alright? So kalau you beli 125 sekarang, betul? You beli 125 sekarang. Takkanlah kalau ada orang jual dekat 120 you nak cut loss terus. Nampak dekat sini contoh dia ni, let's say dia ni dia beli 400 lot, betul? Dekat 125, nampak? Okay? Lepas tu ada orang jual dekat 84 lot kat 120. Takkan you nak cut loss terus? 5%. Memang tak logik lah bagi saya. Faham tak? So you terpaksa buat cut loss besar sikit. 9%, 2 bit. Itu pun kalau pecah 120 ni dia pergi 115 dia you dah terpaksa cut loss lah. Itu pun 9% loss you kena ambil. Nampak tak guys? Guys, please yang peminat penny stock ni, please take note benda ni. Melainkan you expert. I'm not talking about expert. Okay, my channel ni bukan untuk nak share dekat expert ke apa ke, tak lah. Alright? Saya tahu ramai lagi tak faham benda ni. Ingat, kita beli 125, kita bukan boleh kita nak jual. Kalau dia ada orang jual terus kat 120, dia dah jatuh dah 120. Nampak tak? That is the problem penny stock. Okay, dia 1 bit tu meant a lot. Okay, dia sangatlah besar 1 bit tu, kan? Dah terang-terang senang je dia nak bagi 120 contoh, kan? Okay, contoh lain kalau you beli 130 ke dia nak bagi 120 ni, senang-senang je macam tu. Dah 9%. Nampak tak? So that is the first problem yang you akan face kalau you beli penny stock. Apa benda? Risk. Okay, you nak cut loss susah. You tak boleh ambil cut loss yang, takkan you nak ambil 1 bit. Nampak tak? So you terpaksa ambil loss yang besar. Okay, 9%. 9% ke 10% tu kalau you nak ambil. Itu kalau 2 bit. Saya tak suka tau 1-2 bit cut loss ni. Okay, normally kita ambil pun 3 bit macam tu lah, kan. So kalau 3 bit 14% you nak ambil. Uish. Takkan you nak ambil 14% punya loss, guys. Satu entry you nak ambil 14% punya loss tu kalau 3 bit. Ini sebab dynamic dah berapa bit dah. You tengoklah sendiri loss dia berapa besar. Nampak tak, guys? So please guys, alright, please faham. Siapa yang tak faham apa yang saya explain first point tadi, komen. Tak ada masalah, komen, saya akan explain. Alright, siapa yang tak faham first point tu, kenapa bahayanya trade penny stock, komen. Okay, second point pak. The second point, kenapa bahayanya trade penny stock is consistency. Apa maksud consistency ni? Okay, ni saya punya my own opinion lah. Kalau kita main game lah contoh, siapa yang main game kan? Kalau kita main game contoh game bola ke game apa-apalah. Perasan tak? Time kita nak main tu, dia ada level. Easy, medium, hard, very hard, expert. Penny stock ni atas-atas, very hard, expert. Faham tak kat situ? Apa benda ni? Meaning that kalau you you tak expert lagi, you tak pakar market depth, you tak pakar MM market maker punya game contoh, right? You tak pakar volume, you tak pakar volatility market, right? You tak faham macam-macam lagi kan, you betul-betul tak expert, okay, you gonna struggle big. Okay, sebab penny stock ni is a game for expert. My own pendapat. Okay, clear tak? Okay. Contoh apa tuan? Kenapa penny stock pula yang macam tu? Yang tak penny stock tak macam tu ke? Okay, kita comparekan terus. Kenapa saya cakap tadi dia susah? Dia adalah counter yang susah nak buat duit. Bagi saya lah. Bukan susah nak profit sekali you beli profit tu. I'm talking about consistency. Kalau you nak consistent untung dengan profit dengan penny stock ni, bagi saya susah. Boleh ke tak? Boleh tak you main game, you main expert, you menang? Boleh. Kalau you power lah. Betul tak? Kalau you power, menang lah. But boleh tak kalau you baru main,
you menang. Mungkin boleh lah kalau you luck. Contoh kan. Ataupun memang tak boleh. Okay. So, that's the picture tau saya nak cakap. Right? So, saya akan discuss sekarang. Apa what I meant bila saya cakap susah tu. Okay. First kali adalah chat reading. Okay, chat reading dia kurang konsisten. Saya selalu bandingkan. Okay, contoh kita ambil Genetech. Right, Genetech dia buat bila counter-counter yang atas RM1 terutamanya, dia konsisten. Okay, bila dia buat uptrend, kalau dia jatuh pun mungkin dia tak jatuh banyak. Okay, dan kalau dia jatuh tu pun dia mungkin jatuh slowly, dengan orang panggil apa, dia jatuh dengan sihat. Alright. Ni bukan kita cerita pasal goreng ke tak goreng. Goreng tak goreng tu belakang cerita lah. Kita tak nak cerita goreng tak goreng. Kita nak bandingkan sekarang. Okay, in term of chart reading, kenapa counter atas RM1 senang, penny stock susah. So, bila you buat kajian, you akan find that, consistent. Bila counter atas RM1 ni dia buat high, dia buat high low, dia buat high low. Saya tak cakap semua. I'm talking about majority. Okay, dia senang nak faham. Right, contoh macam Genetech ni, you guys tengok, nampak? Dia break sini, lepas tu dia buat RBS sini, lepas tu dia break sini, dia buat RBS sini. Ni contoh. Okay, you guys boleh ambil contoh counter-counter lain lagi macam hibiscus pun, even hibiscus pun. Okay, tengok, breakout sini, buat RBS dekat sini, hari tu tak jadi. Okay, dekat sini tak jadi. Ni false breakout lah. But still, okay, once dia berjaya close atas harga tu, you guys boleh tengok that, dia good to go. Nampak tak? Dekat sini dia tak berjaya close atas 90 sen. Okay, kat sini tak berjaya, kat sini je berjaya. Okay, yang ni dia tengah jatuh lah time ni kan. Right, once dia cross balik MA21 kita ni, dia tak pernah berjaya close lagi atas 90 sen. Once dia berjaya close atas 90 sen, dia naik, dia buat RBS, apa yang tertinggal, boom. Contoh hibiscus. Right, banyak tau contoh yang you boleh ambil lain. Even dulu pun time you kaji dekat sini, nampak? Dia kenaikan tu healthy. Bila you baca kan, bila you dah ada ilmu RBS apa semua ni, you find that lah betul lah penny stock ni susah sikit lah. Dia macam tu tau. Dia bukan tak boleh, saya tak cakap tak boleh, dia susah. Okay, dia susah nak konsisten. Mungkin you trade 10 counter atas RM1 dengan 10 penny stock, you will find that lagi banyak jadilah counter atas RM1. Dia jadi macam tu. Kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, counter atas RM1 ni kalau you main game tu, dia bahagian easy dengan medium macam tu. Dia senang sikit. Okay, adakah you confirm untung? Bukanlah confirm untung. Kan, you main game pun even level easy, level medium, kalau you dah tak pandai main langsung, you kalah juga. Dia macam tu. Tapi dia senang. Okay, dia jauh lebih senang daripada penny stock. If you bandingkan counter atas RM1, okay, you tanyalah orang-orang yang dah trade banyak, you try tanya. Alright? Saya punya pendapat macam tu. Okay, yang betul-betul you tanyalah, okay, trader yang konsisten ke, profit ke apa, betul ke weh? Counter atas RM1 ni lagi senang nak buat duit daripada counter penny stock. Even baru-baru ni pun ada yang call saya, tuan saya baru pasal lah counter atas RM1 ni, even dia jatuh tak banyak sangat, boleh naik balik apa semua, bla bla. Even untuk swing pun, obviously lah. Okay, so that is our second point. Kalau that is our second point, which is consistency. Chart reading untuk penny stock susah berbanding dengan hibiscus. Dia tak konsisten, support dia, kadang dia main langgar je. RBS dia tak disiplin sangat dengan RBS dia. That kind of that stuff lah. Okay, so clear. That is our second point in terms of consistency of chart reading. Okay. Okay, kita sambung. Before saya cerita kenapa saya masuk juga penny stock, sebab kenapa saya juga masuk penny stock. Alright, saya nak cakap dengan you guys that kepada sesiapa yang tak setuju dengan dua-dua point saya tadi, please, I welcome you untuk komen. Okay, ataupun you boleh PM saya personally. Saya ada bagi nombor WhatsApp kan kat bawah. You PM saya, you cakap, tuan, saya kurang setuju lah, saya rasa macam lagi senang. Okay, please, we can have a healthy debate. Alright, ataupun you boleh komen je, tuan, saya rasa macam lagi senang lah nak buat duit dengan penny stock. Okay, you boleh komen. Tuan, modal saya tak banyak lah, so memang sesuai penny stock je, pun boleh argue. Apa yang saya cakap daripada tadi, okay, bukan saya tujukan untuk modal besar je.
Saya tujukan untuk modal you 2,000 ke, modal you 10,000 ke, 100,000 ke, saya tujukan dekat semua orang. Okay, right? So please, okay, if tak setuju please, memang I'm very happy to argue dengan you. Okay, right? Mungkin you ada pendapat lain yang saya tak nampak, yang saya sendiri pun tak perasan, tapi yang saya perasan macam tu. So please, okay. So saya nak cerita pula, kenapa ramai orang minat penny stock dan although dia bahaya sangat. So jawapan dia sebenarnya senang je lah, right? Kalau dia naik, return dia tinggi. Okay, basically itulah sebab, itu sebab pertama lah. Okay, bila dia naik, dia return tinggi. Kedua, dekat Bursa Malaysia ni, siapa yang perasan lah. Okay, operator, okay, operator yang jahat lah. Okay, operator ataupun whatever you want to call them lah, dorong yang jahat ke, market maker ke, yang tak responsible ke, diorang suka, ataupun tak kisahlah, bagi saya tak baik lah you goreng-goreng ni, pam dam ni kan. Okay, diorang akan cari counter-counter yang senang digoreng. Okay, so agak-agak you guys lah, counter macam Genetech senang ke nak digoreng? Agak-agak kalau diberi pilihan untuk diorang nak goreng Genetech ke nak goreng Euro, mana diorang pilih? So basically macam tu. That is the logic. Okay, make sense ke nak goreng hibiscus berbanding kalau dia boleh goreng counter-counter lain yang senang untuk dia nak goreng. Okay, so macam itulah. Nampak tak? So bila goreng ni apa? Pump and dump lah. You guys kaji. You guys try faham. Okay, search dekat internet ke apa, kat YouTube ke, apa pump and dump tu. Kan tak sebab pula nak cover pump and dump tu apa. Okay, so bila counter-counter penny stock ni, operator yang nak pump and dump ni, diorang suka target counter-counter yang penny stock. Okay, so you boleh tengok macam elektronik hari tu, okay, SOX ni semua kes-kes yang famous lah. Apa benda lagi? Sanichi banyak counter-counter harga paket yang di pump. Okay, lepas tu diorang dump. Ni we call pump and dump punya counter. Apa benda pump and dump tu, you kena kaji sendiri. Ini pun saya rasa dah 20 minit lebih dah ni video ni. Right? So diorang punya aim, yang saya cakap ni tadi lah, is penny stock. Takkan diorang nak goreng hibiscus, masak kan mahal, lepas tu berat, dayang nak goreng. Okay, so bila dia goreng tu lah, tengoklah apa jadi kat elektronik hari tu, naik sampai 40 sen 40 sen, 30 sen lebih ke 40 sen ke, right? Daripada 3 sen, daripada 4 sen naik 40 sen, 1000% naik dalam masa 1 hari, 2 hari. So faham tak kenapa ramai orang minat penny stock, although dia bahaya, although dia banyak keburukan. Kan, yang baru-baru join pun nak juga beli. Saya dah cakap banyak kali dengan klien saya, kalau you guys baru trade, tak sampai setahun, you tak ada ilmu betul-betul lagi, tak trade banyak lagi, macam mana you boleh jump to penny stock terus? Bagi saya tak make sense. Minta maaf saya cakap straight forward. Dia macam you baru main, you baru main game, you main expert terus. Memang senang lah you nak kalah. Mungkin you akan menang, 1-2 times, but in the long run you akan kalah. Okay, in the long run saya rasa you akan kalah. Okay, as simple as that. So sekarang ni you gotta faham dah kenapa orang minat sangat lah penny stock tu. So saya nak cerita kenapa dah tu kenapa okay, tuan saya dah faham sekarang penny stock ni, dan kenapa ada orang juga, ataupun macam mana boleh expert trade juga penny stock, dan kalau tak expert macam saya tak adalah kira expert. Okay, kenapa berani juga trade penny stock? Okay, ada beberapa sebab juga, okay, kenapa saya minat juga trade penny stock. First reason, big reason, disebabkan saya dah faham. Okay, macam contoh counter paket. Okay, this is my counter lah yang saya selalu keluar masuk. Saya dah faham counter tu. Okay, saya personally saya dah faham. Saya tak share kat orang. Saya tak share dekat klien saya. Gang masuk ke paket. Tak ada. Okay, diri saya sendiri, saya dah faham kenapa harga paket tu dia suka main area di situ. Contoh, okay, sekarang harga paket kan. Okay, harga paket ni dia suka main area 5 sen, setengah, 5 sen setengah, 5 sen setengah. Dia main area tu je lah. Why not aku masuk 5 sen, aku jual setengah. Contoh, aku try masuk sini, aku try jual sini. Main satu bit mana besar. Okay, that is the first reason saya masuk juga penny stock, although saya pesan dekat orang jangan masuk. Sebab apa? Sebab saya dah faham that specific counter, bukan random mana-mana counter. Okay, yang saya dah faham. Kadang-kadang random pun saya masuk je. Itu but risk besar lagi lah, I'm taking. But normally saya berani nak masuk lebih sikit dekat counter-counter yang betul-betul saya dah faham. Okay, dia suka main area situ je lah kan. Susah dia, harga paket ni macam nampak. Contoh, okay,
ataupun counter Sapura. Sapura masih selalu keluar masuk kat kan. Okay. Oh, dia ni memang dia sini dia, lepas tu dia naik lah sini. Dia sampai 4,5, lepas tu dia naik lah 5,5. Dia main sini je. Ni kalau aku jual satu lah. Okay. Itu reason yang besar dia lah. Okay, kenapa saya some expert pun saya yang masuk penny stock, although dah tahu dah bahaya pun. Ingat sebab dia dah faham. Okay. Sebab kedua, obviously tu expert lah. Macam bagi saya itulah saya cakap dah 3 tahun trade pun masih buat mistake lagi. Alright, masih buat mistake lagi. Bayangkanlah. So, tu expert, maybe diorang dah faham lebih tau daripada orang biasa, Dia dah faham market maker punya game. Dia dah faham volume punya game on that specific counter. Dia faham lebih daripada apa orang awam faham. Dia dah faham market depth secara detail. Okay. Dia tahu Q ni adalah Q fake. Okay. Dia boleh agak Q fake ke tak? Alright. Even saya jujur lah, saya personally pun, even saya tak, macam saya cakap tadi lah, saya tak banyak pengalaman sangat pun, saya sendiri pun at times saya boleh bezakan fake Q ke tak. Okay. Benda ni penting. Apa benda pula Q tu pula tu kan? Tengok video yang sebelum ni. Siapa yang tak tengok lagi video memang literally sebelum ni punya video. Okay. Ada fake Q kan, saya cakap dia boleh tarik Q. You nampak banyak ni kan, apa ni, 2 juta orang tengah Q lah hilang. Okay. So faham tak kenapa expert, although penny stock tu bahaya, diorang still berani juga nak trade. Okay, diorang faham lebih daripada apa orang awam faham. So you yang baru trade tak sampai setahun, yang belum trade 100, you tak buat 100, at least 100 transaction lagi, at least 200 transaction lagi, you boleh berani jump into penny stock terus. You rasa you terkejut ke kalau you rugi? Nampak? You rugi pasal you rasa macam terkejut ke? Sebenarnya tak perlu terkejut lah kan, sebab you sendiri dah foresee dah benda tu. Saya dah cakap banyak kali penny stock. Okay, ni tu my client yang dengar yang tengah rugi banyak kan. You dah saya dah cakap banyak kali dah. You dah orang panggil foresee lah. You dah boleh, sebelum you nak beli tu, you tahu ni kalau aku beli ni boleh rugi banyak ni, contoh kan. So now what to do? Bear the risk lah kan. Macam saya sekarang nak buat apa kan, sebab dynamic dah jatuh sampai berapa dah ni. Apa yang kita boleh buat sekarang? Okay. Sebab tu saya cakap guys, right, macam sekarang dah jatuh sampai 45, nak jatuh lagi 40 contoh. Apa yang kita boleh buat sekarang? Kan? Mungkin ada yang tanya, kenapa tak cut loss tuan cakap 5% maksimum. Dah kalau gap down macam ni, nak buat apa? Nampak tak? Itu satu lagi bahaya yang trade penny stock saya tak cover tadi. Okay, dia boleh gap down, dan gap down sebab dia tak ada fundamental yang betul-betul kuat, contoh ataupun PM17 ke apa-apalah. Okay, dia boleh jatuh yang mengejut. Kan, macam contoh Genetech tu mungkin susah sikit lah dia nak jatuh tiba-tiba banyak kan. Macam kata-kata penny stock ni tiba-tiba gap down banyak kan. Baru hari tu counter apa? Ada lagi counter yang yelah macam Mtronic apa semua ni lah. Kan? Mtronic ni naik sampai 40 sen hari tu, tengok dah 6 sen lah. Okay? So, bila yelah you beli let's say 80 contoh sebagai dynamic kan. 85 ke contoh. Siapa je nak sangka dia boleh jatuh sampai 4 ni? You tak payah cerita dengan si PM17 semua guys. Okay, PM17 tu sebelum dia jatuh tu pun dia dah PM17. Okay, dan maybe yes, news apa semua. Right? But siapa je nak tahu, nak betul-betul tahu yang dia boleh jatuh sampai 4 sen tu? tak ada siapa boleh betul-betul tahu. Right? So, itulah. Okay, dah gap down, you nak cut loss pun, contoh dah rugi banyak. You nak cut loss semua kan, you tahulah yang pernah loss besar. Bukan senang-senang you nak cut loss macam tu, you dah tengah rugi 10,000, 20,000 contoh. 20%, 30%. Mesti you nak tunggu mungkin dia naik sikit baru you nak cut loss ke contoh kan. But selalunya itulah, macam saya selalu cakap, but saya pun kadang terbuat, nak buat macam mana manusia. Dah tahu dah kalau aku hold ni jatuh lagi. Kan? But tak sanggup. Dan itulah konsekuensi yang kita kena bear, nak buat macam mana. Okay, siapa yang tengah hold sebar dynamic, apa nak buat sekarang? Okay, saya nak cakap dia boleh naik balik pun hold pun, siapa yang boleh jamin? Right? Saya masuk sebar dynamic dengan sebar dynamic Warren. Saya dah keluar Warren ni saya keluar kat 25 tadi. Warren ni saya dah keluar kat 25. Nampak sekarang dah 15 dah. Nampak tak kebaikan kat loss, walaupun dah loss besar, itulah kebaikan dia. Okay, dekat Warren dia saya keluar 25 tadi. Nampak tak? Right? So I think itulah
So I think itulah benda yang saya nak cover luahan lah, luahan orang yang tengah rugi. Alright, yang rugi. So hopefully okay, you guys learn a valuable lesson daripada loss yang saya ambil ni, so supaya you guys tak perlulah okay lalu loss macam ni. Okay, itulah harapan dia, semoga you guys boleh minimizekan loss you guys dengan you guys tengok video ni, insya-Allah. Alright. So bila you guys dah rugi besar, okay, kepada yang tengah rugi kan, bila you guys dah rugi, apa nak buat? Catatkan, okay, kenapa you rugi tadi. Okay, dan just bangun balik. Okay, just bangun balik. You guys cakap dengan saya sekarang kan, oh tuan senang lah cakap je. Oh guys, you guys tak tahu berapa saya lost sekarang So that's the thing. Okay, this is dunia trading, kita tak boleh buat apa-apa. Okay, dah rugi, yang kita boleh buat is apa kesalahan yang aku buat tadi Okay, aku rugi berapa ribu pun contoh kan. Okay, this is the yuran yang aku kena bayar disebabkan mistake aku. Okay, ataupun kalau bukan mistake pun, tuan saya tak anggap mistake, memang nak jatuh, nak buat macam ni semua. Then you guys kena faham that, oh, itu dalam dunia saham, you kena accept jugalah, walaupun bukan mistake you still kena accept juga. Then accept. Alright? So, next trade ni aku nak buat ni, apa yang aku boleh elak, yang aku dah belajar daripada yang aku dah rugi banyak tadi. So, at least, you rugi banyak hari ni, you are becoming a better trader. Okay, saya cakap dengan diri saya banyak kali, memang saya down. Saya tak tipu. Okay, ada yang cakap, oh macam mana orang boleh yang trade rugi banyak, relax aja kan. Saya personally, I'm not that level yet lah. Yang saya, kalau saya rugi besar, saya still rasa juga. Saya still rasa macam, kan ada mungkin yang jenis expert yang, rugi kan. Tak apa-apa, relax lah. I'm not that trader yet. Okay, doa lah saya jadi macam tu kan. But saya kalau saya rugi besar, saya mesti akan, padahal saya dah untung berkali ganda lah daripada saya rugi ni. Okay, the rugi yang saya ambil ni sebenarnya nothing compared to berapa saya dah untung. Sebenarnya nothing lah. Okay, very small amount. But still rasa macam, macam mana ni? Kan? Macam mana ni? Okay, this normal lah. Bagi saya normal. Untuk kalau you nak betul-betul ni lah, you nak fokus sama, this is benda yang orang panggil apa, yang akan, yang memang you lalui lah. Okay. Tak pernah jumpa lagi trader yang tak pernah rugi besar lah, rugi setiap kali rugi sikit je. Mesti ada memang dia buat 5%, mesti ada tersilap lah, tiba-tiba gap down lah, nak buat cut loss tak kena cut loss lah, sebab kan ada lompong apa benda. Okay, so itulah. Alright, basically cerita dia. Alright, so hopefully guys learn valuable lesson kat situ, dan please guys share video ni dekat kawan-kawan, dekat family, supaya insyaAllah boleh manfaatkan orang juga. Okay guys, thank you so much for watching. Ada apa-apa soalan, tanya je dekat komen. Nak PM saya pun, tuan saya tak tunjuk apa, you are welcome to do that. Alright, so I think that's it for our video. Thank you guys for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys later.